Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'a qulubana ala mahabbatih wa wahada sufufana la da'wati dinih wa alqa fina al-hubba wal ukhuwata bainana bi rahmatih. Wassalatu wassalam ala rasulil mabuth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT, kepada muslimin dan muslimat yang hadir pada pagi ini. Yang saya hormati pengerusi surau yang belum saya kenal lagi, pengerusi khususnya kepada seluruh jawatan kuasa surau Ar-Rahman dan kepada muslimin dan muslimat yang ana hormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita sama-sama dapat menghadirkan diri begitu ramai jumlahnya pada pagi ini. Alhamdulillah, anda ingat pada tahun 1994 di bumi Hebron, ketika mana Israel membunuh hampir 40 orang yang hadir waktu subuh di Masjid Hebron dalam keadaan yang begitu tragik sekali. Kenapa dia memilih waktu subuh? Kenapa tidak pilih waktu zuhur, waktu asar, maghrib, isyak? Mana persepsi yang ada kepada orang-orang Yahudi bahawa mereka yang benar-benar yang komitmen dengan Islam adalah orang yang hadir solat nak kenalnya ialah di waktu subuh. Karena itu nak kenal mereka yang komitmen, yang benar-benar yang benar-benar murni, yang benar-benar pejuang, dan mereka yang menjaga waktu subuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini muslimin dan muslimat yang sentiasa istiqamah pada waktu subuh bukan sahaja yang pahalanya besar di sisi Allah SWT, tetapi penanda aras orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang ana hormati sekalian, sebelum ana meneruskan kuliah subuh pada pagi ini, ana ingin memperkenalkan diri dulu. Sebab pertama kali menjejakkan kaki di sini menggantikan Ustaz Rusmadi yang tak dapat hadir. Ana Ustaz Ahmad Kamal bin Muhammad, berasal daripada Kota Baru, Kelantan, mendapat pendidikan menengah di Kolej Islam Kelang, kemudian menyambung pelajarannya di University of Jordan, di peringkat degree di Universiti Al-Azhar Mesir dalam Fakulti Pengajian Islam dan Bahasa Arab, kemudian menyambung pelajaran di peringkat MA dalam bahagian hadis dan juga PhD dalam bahagian hadis di University of Jordan 20 tahun yang lepas. Dan alhamdulillah ana balik berkhidmat di negara Brunei Darussalam di bahagian research di Universiti Brunei selama 3
3 kali kontrak, iaitu 6 tahun. Kemudian balik berkhidmat bukan di dalam negara tapi di luar negara juga, alhamdulillah, iaitu di Qatar sebagai perantara kepada beberapa company oil and gas. Sebab orang Arab, dia Inggeris ni dia lemah sikit, dia kena bercakap bahasa Arab. Dia perlu ada penterjemah. Jadi sempat 3 tahun di sana, di Doha, walaupun negaranya tidaklah besar. Kemudian balik berkhidmat. Pada masa itu ditawarkan di Universiti Antarabangsa Al-Madinah dekat ni sebagai ketua jabatan selama 3 tahun. Kemudian sekarang ini full timer kepada universiti yang baru ana asaskan, bawa masuk daripada Jordan, iaitu The World Islamic Sciences and Education, WISE, ataupun Universiti Ilmu-Ilmu Islam, yang akan mula beroperasi tahun depan, insya-Allah bulan 9. Sebagai pengasas universiti ini, iaitu kita akan mulakan dengan fasa pertama pengajian Islam. Pengajian Islam terdiri daripada Fakulti Syariah, Usuluddin, Islamic Banking, Dakwah, dan juga Fakulti Bahasa Arab dan Pusat Bahasa Arab, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang ana hormati sekalian, diharapkan muslim-muslimat di skrin cuba kita tengok ialah pokok yang digelarkan oleh ulama Syria, sahabat Nabi yang masih hidup. Umurnya hampir 1400 tahun lebih. 1004 tahun lebih. Panjang umurnya. Kenapa? Ada kait-mengait dengan tajuk yang kita nak paparkan pada pagi ini, iaitu keberkatan, mencari keberkatan dalam hidup satu tuntutan. Kenapa anda nak kaitkan ini, muslimin dan muslimat? Bahawa pokok ini tempat yang Nabi SAW datang daripada Mekah, singgah di Busra. Lelaki yang berdiri ini ialah tempat padri. Lelaki yang berdiri ini tempat padri melihat Nabi SAW yang ketika itu sedang berlindung daripada kepanasan. Berehat sekejap di bawah ini. Dan kali kedua dia datang dengan siapa? Baginda SAW datang dengan Maisarah. Maisarah itu bukan lelaki. Maisarah itu dalam bahasa Arab bermaksud pemudah cara, koordinator. Bukan nama seorang perempuan. Maisarah. Kenapa dibawa Maisarah? Kenapa Siti Khadijah radhiyallahu anha melantik Maisarah? Kerana modal yang diberikan kepada usahawan pertama hancur. Beri kepada usahawan kedua hancur. Maka terpaksa dia melantik Maisarah untuk melihat A to Z apa yang dilakukan oleh Nabi SAW sepanjang perjalanannya sehingga balik semula dengan mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Jadi pokok tempat ini Nabi SAW duduk berehat 2 kali dalam perjalanan Nabi SAW. Apa yang kita lihat? Bagaimana keberkatan Nabi SAW duduk. Yang mana pokok ini menjaga turun, melindungi Nabi SAW. Ikut riwayat yang diceritakan dalam hadis,
dan pokok ini kekal sampai sekarang. Dan ulama Syriah sebagaimana yang ana sebut tadi menggelarkan sahabat Nabi yang masih hidup. Muslimin dan muslimat yang ana hormati sekalian, apabila kita menyebut perkataan berkat dalam bahasa Arab bermakna an-nama wa ziyadah, iaitu sentiasa bertambah. Tetapi yang disebut oleh ulama barakah ini ialah memohon restu daripada Allah SWT agar dikurniakan kebaikan yang berkembang. Restu daripada Allah SWT, mendapat restu daripada Allah SWT agar dikurniakan kebaikan yang berkembang. Ini bermakna kualiti sesuatu itu berkembang sehingga melangkaui ataupun melampaui kuantitinya. Sebagai contoh, jika sebelum makan kita meminta Allah memberkati makanan kita. Apa maksud memberkati makanan kita? Bermakna kita meminta agar makanan itu bermanfaat untuk kesihatan dan ibadah kita. Kuantiti, bentuk dan rasa makanan itu mungkin tidak berubah. Namun kesan positif yang diakibatkannya akan segera dirasakan oleh orang yang memakannya. Tubuhnya semakin kuat dan terhindar daripada penyakit. Jiwanya terasa lebih ringan untuk melakukan perkara yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Karena itu, kalau kita merenung kepada ayat Allah SWT dalam surah Al-Maryam ayat 31, Allah menyatakan wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Kata Siti Maryam, Allah telah menjadi daku seorang yang diberkati di mana sahaja aku berada. Kenapa begitu? Adalah hasil daripada pertanyaan daripada Nabi Zakaria alaihissalam. Setiap kali dia masuk ke tempat ibadat Siti Maryam, dia dapati ada sahaja rezeki, buah-buahan dan sebagainya. Kalau buah tu ada di luar, di pasaran tempatan, itu biasa. Tetapi yang peliknya tidak ada dalam pasaran tempatan. Daripada mana buah ini? Anna laki hadha? Daripada mana ini? Wahai Siti Maryam. Lalu dia menjawab, minallah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di akhir ayat wa ja'alani mubarakan aynama kunt, dan dia telah menjadikan daku seorang yang diberkati di mana sahaja aku berada. Oleh itu saya menyeru muslimin dan muslimat pada pagi ini supaya kita menjadi orang yang diberkati di mana sahaja kita berada. Sama ada kita ke surau ini, orang terasa keberkatan kita. Kita duduk di taman-taman perumahan berjiran, orang rasa kita diberkati. Di tempat kerja, orang terasa kita diberkati. Dan di mana sahaja kita berada, orang akan merasai keberkatan kita. Kita melihat bagaimana Allah telah tunjukkan atas muka bumi ini makhluk dalam skrin ini, makhluk Allah
peranannya tidak besar. Hanya melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keberkatan yang Allah tunjuk kekal sampai sekarang. Kepada sesiapa yang pernah berkunjung ke Syria. Di zaman sekarang tak boleh lah. Ini sebab ini sempadan di antara Jordan dan Syria. Dan anak pernah pergi tempat ini. Jauh. Melihat sendiri bagaimana daun-daunnya seolah-olah baru 20-30 tahun lepas. Tetapi pokok ini sudah berumur 1400 tahun lebih. Dikekalkan Allah SWT. Dan bagaimana kita dengan Allah SWT kalau kita menjaganya, meladaninya, mengikutinya apa yang diperintah dan apa yang dilarang oleh Allah SWT, maka kita akan diberkati sepanjang hidup kita. Dan sehingga kita mati kita akan disebut-sebut oleh manusia. Kerana itu terdapat 5 keberkatan yang disebut oleh ulama. Yang pertama, keberkatan pada umur. Yang kedua, keberkatan pada rezeki. Yang ketiga, keberkatan pada kehidupan berkeluarga. Yang keempat, keberkatan pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan terakhir ialah keberkatan pada ilmu. Yang pertama, keberkatan pada umur. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula perbuatannya. Sedangkan seburuk manusia ialah orang yang panjang umurnya tetapi buruk pula perbuatannya. Hadis sahih yang dikemukakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Berdasarkan kepada hadis ini, ulama menyebut bagaimana Nabi SAW menyebut umur 40 tahun. Umur 40 tahun dalam hadis yang lain. Jika seseorang telah mencapai umur 40 tahun, sedangkan kebaikannya tidak lebih banyak daripada kejahatannya, maka syaitan akan mengusap-usap wajahnya sambil berkata, demi ayahku, wajah ini tidak akan beruntung. Kenapa disebut 40 tahun? Karena umur 40 tahun ini umur dianggap matang segala-galanya. Kalau di alam kerjaya kita sudah mantap. 17 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun dalam kerjaya. Kita sudah stabil. Dalam pemikiran kita tidak budak-budak lagi. Kita sudah dapat mengimbangi di antara kebaikan yang nyata dengan keburukan yang nyata. Jadi umur 40 tahun ini penanda aras. Adakah tak kira umur sebelum itu? Kenapa disebut 40? Sebab 40 ini kita telah membawa diri kita ke mana? Ke jalan syurga ataupun ke jalan neraka. Pilihan di tangan kita. Karena itu kita melihat bagaimana mereka yang menjaga, yang istiqamah daripada awal lagi. Sebelum umur 30 tahun, kita tahu bahawa kehidupan ini turun naik. Iman naik turun. Mari kita renung sekejap. Hadis ini dikemukakan, hadis kursi yang dikemukakan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah telah berfirman, "Idza balagha 'abdi 40 sana, afaitu minal balaya ats-tsalath, minal junun wal juzam
wal baras. Wa idza balagha 50 sana hasabtuhu hisaban yasira. Wa idza balagha 60 sana habbabtuhu ilaihi al-inabah. Wa idza balagha 70 sana ahbabtuhu lil malaikah. Wa idza balagha 80 sana katabtu hasanatihi wa alqaitu sayyiatihi. Wa idza balagha 90 sana qalatil malaikah asirullah fi ardi faghfara lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar wa syuffa. Fa idza balagha arzal al-umr kataballahu lahu misla ma kana ya'malu fi sihhati min al-khair wa in 'amila sayyi'atan lam tuktab. Rawahu Tirmizi. Apabila hamba-Ku telah mencapai usia 40 tahun, Aku akan jauhkannya daripada 3 macam bencana, iaitu gila, kusta dan sopat. Mengikut tafsiran ulama contemporary bahawa ketika mana kita mencecah 40 tahun, maka Allah mengelak kita daripada penyakit-penyakit kronik zaman kini. Di antaranya kencing manis, hepatitis B, jantung, dan berbagai-bagai lagi penyakit-penyakit zaman kini. Kenapa disebut? Kenapa Allah menghindarkan penyakit ini? Tanda Allah begitu sayang orang yang istiqamah sebelum umur 40 tahun, yang hidupnya sentiasa mentaati Allah. Karena itu apabila dia berumur, dia mencapai usia 50 tahun, kalau ditakdir Allah dia meninggal pada masa itu, maka Allah berjanji, aku akan menghisapnya dengan hisap yang ringan. Dan apabila dia mencapai usia 60 tahun, yang istiqamah tadi, masuk 40, 50, masuk 60, aku akan dorongkannya supaya suka bertobat. Dan apabila dia mencapai usia 70 tahun, aku akan jadikannya dicintai oleh para malaikat. Dan apabila dia mencapai usia 80 tahun, aku akan catatkan kebajikannya semata-mata. Dan aku akan tutup mata terhadap kesalahan-kesalahannya. Track record sebelum ini dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk je umur 80 tahun, Allah akan catatkan kebajikannya semata-mata. Dan aku akan tutup mata terhadap segala kesalahannya. Dan apabila dia mencapai usia 90 tahun, akan berkatalah para malaikat, orang ini sebagai tawanan Allah di buminya, maka diampunkanlah segala dosa-dosanya yang terdahulu, yang terkemudian, dan dibenar mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila dia mencapai usia tua sungguh, tua ganjut kita sebut, tua bangka, boleh tua sungguh, Allah mencatatkan baginya semua pahala amalan yang pernah dia lakukan di waktu dia sihat dulu, di waktu dia gagah dulu, ketika dia umur 40 dulu, 50, 60. Ketika umur ini yang biasa dilakukan Allah bagi pahala. Sebab track record dia ditunjuk pada Allah. Masa dia segar dulu, masa dia sihat dulu, tahajud tak pernah tinggal, solat jemaah tak pernah tinggal, dalam keadaan dia tidak larat nak berjalan, nak datang daripada tempat yang selalu dia berjalan kaki. Dulu naik kenderaan, lalu naik motor nak datang, tak larat dah sekarang. Tak apa, kata Allah, semuanya aku catat balik. Apa yang pernah kamu buat dulu, tengok.
Dan kalau dia melakukan sebarang kesalahan, Allah tidak mencatatkannya sama sekali. Karena itu saya menyeru kepada para muslimin muslimat, ini hadis kursi, hadis sahih yang dikemukakan oleh Imam Tirmizi rahimahullah. Saya menyeru kepada anak-anak yang punya bapa yang tua sungguh, jangan nak ambil hal sangat dengan kesensitifan bapa yang bapaknya dulu seorang yang begitu soleh. Kerana kita melihat daripada hadis ini bagaimana Allah sendiri yang melihat rahmat kepada bapa yang begitu tua, yang mempunyai track record yang begitu hebat di masa mudanya. Kerana itulah kita melihat muslimin dan muslimat, ini keberkatan umur yang digunakan oleh seseorang yang benar-benar mengikuti, yang benar-benar insaf dalam kehidupan dia, nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita melihat bagaimana penghijrahan kita yang dulunya Masya Allah jauh daripada petunjuk Allah, kita dilimpahkan rezeki yang melimpah-limpah, kita terlupa sekejap kerana kejahilan yang ada pada kita, jatuh bangun kita nak menuju pada Allah. Tetapi ingat, empat cara atau empat bagaimana dosa itu datang. Dosa itu datang kepada seseorang yang nak berpegang dengan Islam ini, dengan agama ini. Apabila kita melakukan sebarang dosa, cepat-cepat bertaubat. Cepat-cepat bertaubat. Sebab dia akan bawa yang kedua. Kalau kita tangguh bertaubat, dia akan bawa yang kedua. Yang kedua ialah kita rasa seronok, rasa tak ada masalah. Kalau kita bertaubat, kalau kita buat dosa, kita cepat-cepat kembali pada Allah SWT. Kerana syaitan dia akan terheret ni. Buat saja maksiat, dia akan bawa jadi biasa. Apabila jadi biasa, alah bisa tegal biasa, dia akan bawa ke peringkat ketiga. Ini yang payah kita nak selesai. Asalnya tak bertaubat, tangguh dulu, tak apalah 60, 70 nak mati no, aku bertaubat. Ni dia akan bawa yang ketiga. Bawa yang ketiga ini kita akan rasa mana? Kita rasa bangga pula kita buat maksiat. Sanggup bercerita ke orang, bawa balik daripada Bangkok, bawa balik daripada Medan, bawa balik daripada ni, daripada Jakarta, bawa balik daripada tempat-tempat yang tentu. Wah, 3 hari di sana, 6 aku ambil, 6 aku buat kerja. Cerita ke orang. Apabila peringkat ini, peringkat yang ketiga ini, peringkat yang sudah bangga, kita sudah jadi tegar dengan dosa. Bagilah tazkirah macam mana pun, tak masuk, keluar sini balik. Sebab dah jadi tawanan syaitan. Maka dia akan bawa yang keempat, peringkat yang paling tegar. Dia itu, kita tak boleh tengok pula orang buat baik. Tadi setakat dia, dengan orang lain pun dia tak boleh tengok. Asalnya tak bertaubat, tangguh, bawa yang kedua rasa biasa, tak masalah buat dosa. Bawa yang ketiga, rasa bangga pula. Dan akhirnya kita tak boleh tengok orang buat baik. Apabila sampai yang keempat ini peringkat tenat, ICU.
peringkat nak rawatan terpaksa masuk ICU. Sama ada datang daripada Allah, pom accident, pom rumah terbakar, pom banyak kenderaan-kenderaan yang sebelum ini ditarik, jatuh bisnes. Kalau Allah sayang, orang ini akan sedar balik. Accident, kaki ke atas, baru sedar. Patah sana, habis rusuknya. Kaki terpaksa guna tongkat dan sebagainya. Baru masa tu dia balik. Dia sedar semua. Kalau Allah sayang. Kerana itulah muslimat, marilah keberkatan umur ini jangan kita sia-siakan. Sayang, cuba kita tulis sekejap umur kita. Tuliskan, kalau kita umur 50, Allah 49 tahun, 48, apa kita buat? 47 apa buat? 46, 45 buat. Allahu Akbar. Apa saham kita? Kita rasa tak menyesal langsung. Tak ada apa. Apa saham kita kepada Allah? Apa saham kita pada Islam? Renung-renungkanlah. Yang kedua, keberkatan pada rezeki. Biasa kita sebut berkat pada rezeki. Disebut dalam hadis Nabi SAW yang dikemukakan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, makanan untuk seseorang mencukupi untuk 2 orang, dan makanan untuk 2 orang mencukupi untuk 4 orang, dan makanan untuk 4 orang mencukupi untuk 8 orang. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebut sumbernya untuk seorang tapi cukup 2 orang. Kenapa disebut ini? Nak menunjukkan bahawa keberkatan yang ada pada rezeki kita. Walaupun gaji kita 1,500, anak 7, tapi cukup. Adakah cukup dengan gaji itu? Tidak. Sumber lain yang Allah bantu, yang tak diketahui. Kenapa? Kerana may yattaqillah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janji Allah, siapa yang bertakwa, tunjuk takwa dia. Ingat, 2 aku janji padamu dalam Quran. Dalam keluar, any problem sebut, makhraja, apa-apa masalah. Tidak khusus, apa masalah dalam kehidupan kita. Sama ada kaitan dengan anak, kaitan dengan suami, kaitan dengan isteri, kaitan keluarga, kaitan dengan ipaduai, kaitan dengan mertua, kaitan dengan pak mertua, kaitan dengan ibu bapa sendiri, kaitan dengan bisnes, kaitan dengan luar, kaitan dengan hubungan awam. Semua Allah janji, kalau kita tunjuk takwa kepada Allah, ingat, Allah janji segala masalah diselesaikan. Allah selesaikan. Kemudian yang kedua, rezeki yang datang daripada sumber yang tak kita tahu, Allah susun. Allah susun sumbernya melalui usaha yang kita lakukan dengan idea daripada Allah. Kenapa? Kerana kita takwa. Kerana itu setiap kali ayat Al-Quran ada sahaja pertolongan Allah, dia kena tunjuk dulu takwa. Kena tunjuk dulu tolong. Man yansurullah yansurkum. Siapa yang menolong agama Allah, Allah tolong kamu. Tolong Allah dulu. Ihfazillah yahfazka. Jaga hak Allah dulu, barulah Allah jaga hak kamu. Ini Allah tunjuk dulu. Allah tak akan bagi percuma. Yang jadi masalah pada kita, kita nak mohon, kita tak tunjuk kepada Allah bagaimana Allah nak menyelesaikan masalah kita. Dan itu, mari kita renung pada pagi ini, muslimat.
berkaitan dengan keberkatan pada rezeki ini, saya nak tunjuk sedikit. Ini siapa? Ini adalah Syekh Sulaiman Ar-Rajihi. Syekh Sulaiman Ar-Rajihi, pengasas kepada bank Ar-Rajihi yang terkenal di seluruh dunia. Syekh Sulaiman Ar-Rajihi ini bukan daripada kerabat di Raja Saudi, berasal daripada kerabat di Raja Saudi, bukan berasal daripada kerabat di Raja Saudi, orang biasa. Dan produk yang termasuk yang dijalankan selama 30 tahun lebih ialah Islamic banking. Apa yang nak paparkan berkaitan dengan keberkatan rezeki ini, dan dia tersenarai di kalangan orang yang ke-120 terkaya di dunia dengan aset mengikut majalah Forbes yang dikeluarkan pada tahun 2011, ialah dengan aset 7.7 bilion US dollar. 7.7 US dollar. Bilion US dollar. Bukan sikit, itu banyak. Bukan daripada geran kerajaan, tidak. Bukan geran kerajaan Saudi bagi ke dia 800 juta contoh. 1 bilion, tidak. Tak. Daripada usaha dia sendiri. Berikut wartawan daripada majalah Iktisad Islam, satu majalah yang berpengaruh di Timur Tengah, majalah ekonomi Islam, mewawancara beliau. Wahai Syekh, bagaimana anda menjana pendapatan sehingga anda tersenarai di kalangan orang yang ke-120 terkaya di dunia? Dan bagaimana anda mengatasi kekangan ekonomi yang dikuasai oleh Yahudi yang menguasai ekonomi dunia? Apa dia sebut? Ringkas saja, what you give, you get back. Ringkas dia sebut. Sumber yang Tuhan bagi, yang Allah bagi pinjaman ini, yang aku jana pendapatan ini, bukan sehari dua, 30 tahun yang lepas. Ketika mana pada masa itu belum lagi Islamic banking ini belum lagi popular. Dan bagaimana niat dia Allah sampaikan juga. Niat yang ikhlas ini Allah akan sampaikan juga. Usaha dia bermula di UK. Dia bertemu dengan ketua-ketua bank, termasuklah Bank of England, membawa satu hasrat bahawa semua agama menentang riba dan ingin memajukan ekonomi dunia tanpa riba, yang peranan riba ini boleh memufliskan bukan sahaja individu, bukan sahaja organisasi, hatta kepada negara. Tengok beberapa negara muflis disebabkan amalan riba. Dan itu dia meyakinkan Ketua Bank of England tentang produk ini, kami bukan nak memajukan ekonomi orang Islam, tetapi kami nak memajukan ekonomi dunia. Kerana tanpa amalan riba, dia akan memakmurkan dunia dan memberkati dunia ini. Sebab sejarah telah menunjukkan, sejarah Islam telah menunjukkan, di sepanjang sejarah, bukan sahaja bumi umat Islam, tapi berkembang sehingga ke bumi-bumi orang kafir. Kerana itu, usaha yang beliau lakukan ini mendapat sokongan.
daripada ketua-ketua bank sehingga berjaya melaksanakan perkara ini, sehingga cawangan-cawangan seluruh dunia termasuk Amerika, Eropah, hatta ke Malaysia ini, setiap negeri ada. Di Kuala Lumpur ni banyak mana cawangan dia. Ini keberkatan. Karena itu segala keuntungan dia akan segera keluar. Cari, tubuhkan satu yayasan, dipanggil Yayasan Saad, untuk mencari di Timur Tengah mereka yang layak menerima segala sumbangan-sumbangan hasil daripada usaha yang beliau lakukan. Karena itu Allah cepatkan. Dia keluar cepat, Allah cepat ganti balik. Bukan dengan kadar yang sama, tapi berganda-ganda. Karena itu, wartawan bertanya lagi, Syekh tak pernah mengalami kerugian. Biasa. Dia menyebut biasa, normal. Sehingga dia menyebut satu kisah bagaimana kilangnya terbakar dan dia taksirkan kerugian 10 juta US dollar. Bukan sikit. Staf-staf dia tak berani nak bercerita, nak bagi info ke dia. Terpaksa buat meeting mengejut, panggil Syekh. Ni tu contoh kita boleh tunjuk. Apabila buat meeting, datang Syekh, minta maaf, nak beritahu satu berita mengejutkan bahawa kilang Syekh, dia tak ada maklumat semua, belum dapat maklumat ni. Ni info pertama kali dengar ni. Syekh, minta maaf, kilang kita terbakar dan kita kira ditaksirkan kerugian 10 juta US dollar. Apa kata Syekh? Alhamdulillah, karena Allah ingin membersihkan hartaku ini. Ada kita gitu. Kita belai mau orang tu, belai mau ni, salah orang tu, salah orang ni. Sebulan, 2 bulan, marah tu, marah ni. Ujungnya, saya reda. Ujungnya. Lain dengan Syekh ini, pertama kali dengar bagaimana dia mengikuti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana diuji fi sidmatil ula, ujian pertama, lalu dia menyebut alhamdulillah yu'awwidhullah aiwada. Kata hadis Muslim, Allah akan menggantikannya segera. Mula-mula kena. Dan itulah muslim-muslimat, ini contoh keberkatan pada rezeki. Karena itu kita melihat apa yang dipaparkan kepada kita, tanda-tanda keberkatan pada rezeki ini boleh kita merujuknya. Ada 4 tanda rezeki yang diberkati. Pertama, hati semakin dekat dengan Allah dan jiwa tenang, iaitu semakin Allah memberikan kita rezeki, kita semakin kuat beribadah. Itu tanda berkat rezeki. Ini kita kena muhasabah balik. Tuhan bagi rezeki kita, adakah semakin kita buat ibadat kuat ataupun semakin kendur, ataupun semakin sibuk. Semakin naik pangkat, semakin sibuk, jauh daripada masjid surau, jauh daripada ibadat-ibadat yang sebelum ini kita mampu buat. Yang kedua, kita mudah memberi sedekah dan menunaikan zakat. Semakin banyak rezeki, semakin bermurah hati. Ketiga, keluarga harmoni dan anak-anak cemerlang. Kalau kita melihat tiba-tiba anaknya menghisap dadah, hancur keluarganya, tanda rezeki tidak berkat. Ini titik renungan kepada kita. Keempat,
sentiasa rasa cukup dan bersyukur. Kita memerlukan seperti mana kepak burung. Ni kita nak melayari hidup atau muka bumi seperti kepak burung. Kita perlu ada syukur. Kita perlu ada sabar. Barulah imbang kehidupan kita. Ketika diuji, alhamdulillah, kita sabar. Ketika dia beri rezeki, alhamdulillah, baru berimbang. Kita boleh mengimbangi kehidupan ini. Sebab bagi seorang mukmin itu ajaban lil amril mukmin. Takjub, begitu takjub seseorang mukmin. Apabila dia uji, dia sabar. Apabila diberi rezeki yang murah, dia bersyukur. Ini Nabi kata takjub. Begitu takjub seseorang mukmin. Karena itu kita melihat bagaimana orang yang susah nak dapat rezeki. Kalau kita renung, sebab apa? Kenapa payah sangat rezeki nak masuk ini? Pertama, gemar mengungkit-ungkit pemberian kita. Duk ungkit-ungkit je. Beri belanja ke isteri, ungkit. Belanja ke isteri, kanak, ungkit. Tu yang dia payah rezeki tu. Nak ungkit, kerja ungkit. Jangan. Sumber yang Tuhan bagi ini pinjaman sementara. Yang kedua, asyik mencanang, duit tak cukup. Duit tak ada. Dia asyik kata sebut, duit tak ada je. Tak ada, duit tak ada. Dia sebut orang, saya tak ada duit ni. Kereta besar, rumah besar. Kalau rumah kecil, rumah memanglah. Dia kata tak ada duit, orang tak sebut tak ada duit pun orang tahu. Ni dia sebut. Kerana itu payah rezeki nak masuk. Ketiga, berkira-kira. Nak sedekah ni berkira-kira. Kira sangat. Ni. Jadi orang yang berkira-kira untuk beri sedekah ini, Allah berkira juga. Berkira juga nak beri rezeki dia. Sebab dia berkira. Keempat, seterusnya, dia berkira-kira untuk membantu, memudahkan hal yang baik. Berkira sangat. Kalau orang minta tolong dengan dia, berkira. Yang kelima, banyak melakukan maksiat dan kemungkaran. Ini punca rezeki, tiba-tiba Allah tarik. Allah nak bagi rezeki hari itu. Katakan orang nak bagi duit, tiba-tiba ditangguhkan pada hari lain. Sebab maksiat. Ini Allah sayang. Dan keenam, tidak bersyukur dan banyak mengeluh. Tak ada sebutlah kalimah alhamdulillah, sujud syukur, dapat rezeki syukur alhamdulillah. Tidak, biasa saja. Ini di antara menyebabkan kita lambat sangat dapat rezeki. Ini payah sangat dapat rezeki. Muslimin dan muslimat yang ana mati sekalian, jadi keberkatan pada rezeki ini juga menjadi titik renungan kepada kita. Sebab tajuk ini tajuk harian kita, yang memerlukan kita membanting tulang 4 kerat, daripada muda sampai ke tua, sampai pencing kita. Apa? Sebab untuk meneruskan kehidupan. Kita perlu pertolongan daripada Allah. Perlu. Sentiasa perlu. Sebab sumber ini daripada Allah. Dan Allah memberikan kepada mereka yang layak. Karena itu, muslim-musliman, pada pagi ini, setakat itu saya mampu. Kerana 7 lebih dah. 7:10 minit. Jadi insyaAllah kalau diberi peluang ke depan nanti, saya akan menghabiskan 3 tajuk lagi, iaitu keberkatan dalam hidup keluarga, keberkatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan terakhir keberkatan pada ilmu. Muslimin dan muslimat yang ana sekalian, insya-Allah pada pagi ini ana bawa jualan amal, kerana ana sebagai pengurusi rumah care Berhad, buat jualan amal, kita membantu mereka yang memerlukan. Jadi kita bawa jus buah. Di luar sana ada jus kita bawa daripada Bangladesh.
3.10. Ustaz Nasmadi ada bawa juga ni. Ustaz Nasmadi pun ada bawa. Tapi kita jual 3.10. 3.10. Direct 3.10. Dan ada yang lain lagi, insya-Allah pelbagai kita bawa untuk membantu usaha kita, insya-Allah. Dan pada pagi ini saya nak wawarkan berkenaan dengan makanan minda. Ini direct daripada kilang. Itu kepada semua peringkat untuk membantu meningkatkan prestasi dan kecergasan otak, membantu pemasaran lemah fikiran, lupa, letih, lambat dan payung memahami. Semua peringkat yang kita tua ni yang banyak dah kena repair balik sel-sel yang dah rosak. Sebab makanan ni ulama-ulama dulu dijaga pemakanan ni. Sebab tu tidak nyanyuk. Sebab kita banyak lupa sana lupa sini. Sebab banyak sel-sel yang dah perlu di repair balik. Kita pemakanan kita tak jaga. Sebab itu disebut di sini bahan-bahannya air, glukos, kurma, manna. Manna inilah makanan Bani Israel. Manna. Kalau di Timur Tengah cubit sikit ni. RM160 itu. Sikit je. Mahal makanan tu. Zaitun, badam, delima, kismis, pegaga, ginkgo biloba, garam bukit, perisa nanas. Jadi semua bahan ini mendapat perakuan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, IMP dan juga halal. Jadi kita jualnya RM20. Ini ada 12 secet dalam ni. Untuk testimoni 6 dah terasa dah. Kalau standard 3 kotak. Dan juga boleh direct terus. Sebab ni saya bersama dengan kilang ini untuk mewawarkan ini kilang betul kita untuk sama-sama kita membantu. Sebab ini juga manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Dan dalam waktu yang sama saya ingin mewawarkan iaitu melalui bantuan kepada YB Siti Zailah melalui Abang Deng wakilnya untuk persiapan menghadapi banjir di Parlimen Rantau Panjang. Saya hanya mewawarkan belakang sana ada Abang Deng yang menjadi wakil ini untuk minta sumbangan, insya-Allah pada pagi ini untuk sama-sama kita menyumbang untuk Parlimen Rantau Panjang untuk persiapan menghadapi banjir. Jadi sama-sama kita membantu di samping usaha-usaha yang kita lakukan ini untuk kebaikan kepada kita bersama, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan rasula. Allahumma ajma'na fi hadhihi al-jasada marhumah wa tafarraq min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma aslih dinana allazi wastu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayat ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil maut rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.